Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa kepada semua rakan serta follower FB Solehah Mat Taha. Salam Ramadan ke-12. Okey, Solehah doakan agar anda semua dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari seterusnya, insya-Allah. Okey? Boleh tolong kongsikan dan boleh tolong share. Saya punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai Zira, orang pertama yang masuk. Memang anak solehah betul lah. Okey, hai Kak Anissa. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Kerana di dalam selawat banyak sangat keberkatan yang kita akan dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Ada siapa sekarang? Hai Kak Norazati. Okey, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan tenang, ceria dan bahagia. Sempena kita menyambut bulan Ramadan yang barakah ni, apa kata kita ambil masa sejenak muhasabah diri kita, selalulah bersangka baik sesama manusia agar rezeki dapat masuk dengan sangat mudah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey, tajuk perkongsian Solehah hari ni hari yang ke-199. Dah banyak dah Solehah buat perkongsian ilmu dengan sahabat syurga solehah sekalian, dan tajuk sharing ilmu solehah hari ini adalah tahap ikhlas dalam ibadah. Ikhlas kita pun ada tahapnya ke dalam ibadah ni? Okey, mari kita sama-sama cek dan mari kita sama-sama ambil iktibar dan pengajaran daripada sharing ilmu hari ni, insya-Allah. Okey, sebelum tu Solehah perkenalkan diri Solehah terlebih dahulu kepada anda semua di luar sana yang baru follow. Solehah perasan follower Solehah semakin meningkat dari sehari ke sehari. Alhamdulillah, thank you sebab sudi follow Solehah. Nama diberi seperti yang tertera, Solehah Mat Taha merupakan grade leader bagi kawasan Keluang Johor bagi bisnes FTR Buku Rezeki kelas pertama. Dan Solehah berusia 31 tahun dan sekarang menetap di Keluang Johor dan telah mempunyai 4 orang cahaya mata. Alhamdulillah, Solehah merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, kepakaran kami adalah berkongsi masalah yang berkaitan dengan rezeki, masalah hati, masalah jiwa. Kita nak betulkan menggunakan platform Buku Rezeki kelas pertama yang menggunakan bahasa simple, santai dan sentap serta mudah difahami. #baca-baca sentap. Okey? Salam ukhuwah kepada semua dan salam silaturahim. Okey, back kepada topik Solehah hari ini, tahap ikhlas kita dalam ibadah. Mari kita sama-sama dengar. Seperti kata Imam Al-Ghazali, manusia ni sebelum dia berjaya, dia akan melalui fasa-fasa tertentu di mana manusia sebelum dia berjaya, dia akan lalui penyakit-penyakit hati dahulu seperti riak, sombong dan takabur. Sebelum dia capai ke puncak kejayaan, dia akan diuji dengan diri dia dahulu, di mana hati dia akan diuji dengan satu sikap riak, sikap takabur. And then, bila dia dah belajar, barulah dia akan sedar slow-slow macam mana ilmu yang dia belajar itulah yang akan menyedarkan dia
macam mana dia nak ikhlas dalam ibadah dia. Sebab tu jangan pelik kenapa newbies, orang yang baru berjinak-jinak dengan nak dekatkan diri dengan Allah, kadang-kadang hati dia goyah. Kadang-kadang jiwa dia mudah rasa berbolak-balik. Kejap dia rasa okey, nak buat positif. Kejap-kejap iman dia teruji dengan tiba-tiba hati dia rasa, aku rasa macam riak lah, aku rasa macam menunjuk-nunjuk lah. Padahal inilah syaitan telah memainkan peranannya dengan membolak-balikkan hati manusia, dan berlakulah penyakit hati. Penyakit hati yang di mana kita akan lalui sebelum kita menemui fasa keikhlasan dan kejayaan dalam ibadah kita. Inilah proses istiqamah, inilah proses kita nak konsisten dalam sesuatu perkara kebaikan. Memang normal. Jangan rasa pelik, jangan rasa give up, jangan rasa nak putus asa. Just keep konsisten, jalan terus. Tadi ada seorang ejen, seorang kakak ejen tanya Solehah, hati akak ni sekarang berbolak-balik. Nak bezakan antara dakwah dan bisnes ni macam mana ya? And then Solehah cakap, akak just tanya diri akak, adakah akak buat selama ni? Akak tanya diri akak sebab akak sahaja yang kenal diri akak, dan jangan akak give up. Terus sahaja buat sampai jadi, sebab memang kata Imam Al-Ghazali sendiri, kita akan melalui proses penyakit hati sebelum kita nak sampai ke puncak kejayaan. Sebelum kita nak sampai ke puncak keikhlasan tu, memang normal kita akan menghadapi penyakit hati. So, just teruskan, keep consistent, keep istiqomah beramal, jangan putus asa. Inilah jalan-jalan dan pengorbanan, cabaran serta challenge yang Allah berikan kepada hati kita. Sebab sekeping hati kita ni memang penuh dengan 1001 rasa. Kadang-kadang kita rasa happy, kadang-kadang kita rasa takut, kadang-kadang kita rasa sangat-sangat bimbang, nak berbuat baik, nak beramal, nak dekatkan diri dengan Allah. Kadang-kadang kita rasa kuat, kadang-kadang kita rasa down. Ini adalah satu perasaan yang normal. Normal, semua manusia akan lalui fasa-fasa seperti ini. Sebab tu, kita kena bergaul dengan circle yang positif. Pilih circle anda yang di mana circle yang selalu mengajak ke arah kebaikan, yang akan selalu menarik tangan kita dikala kita sedang down, dikala kita sedang merasa sangat stres, nak buat baik ni. Macam-macam ujian yang melanda. Kadang-kadang kita rasa penat, kadang-kadang kita rasa tak nak teruskan. So, bila anda duduk dalam circle positif, insya-Allah ada tangan-tangan yang akan menarik anda untuk terus beramal dalam melakukan kebaikan. Sebab tu, pilihlah sahabat syurga kita, sahabat yang selalu berpesan ke arah kebenaran dan kesabaran. Jangan salah pilih sahabat, jangan salah pilih kawan kita. Sebab kawan kita, circle kita, persekitaran kita salah satu punca macam mana kita kuat dalam jalan dakwah dan mujahadah ni. Kita nak berubah ni, yes, memang bukan mudah. Memang bukan mudah untuk kita berubah. Tapi kalau kita pilih circle yang betul, kalau kita pilih sahabat syurga yang betul, kita pilih mereka mentor yang betul, insya-Allah kejayaan akan sampai dalam diri kita. Kita rasa manisnya ibadah tu, kita rasanya kemanisan iman tu, halawatul iman. Inilah yang Allah titipkan dalam sekeping hati kita. So, macam mana tahap ikhlas dalam ibadah tu akan sampai dalam jiwa-jiwa manusia? First kali, cara untuk mencapai tahap ikhlas adalah kita kena teruskan keep istiqomah. Jangan putus asa. Macam Solehah bagi tahu tadi, kita nak istiqomah ni kita kena kuat. Lawan segala hawa nafsu, lawan segala nafsu lawamah yang membelenggu diri kita. Di mana kita nak berjaya ni, memang kita akan berperang dengan hati sendiri. Kadang-kadang kita rasa nak teruskan, kadang-kadang kita rasa give up, itu normal. And then kita kena jaga niat. Jaga niat kita setiap hari. Ya Allah, terima kasih kerana mempermudahkan urusanku untuk berdakwah, untuk memperbaiki diriku lebih baik. Amin ya Allah ya Mujib. So, refresh dan selalu reset niat kita supaya kita tak berbolak-balik, hati kita sentiasa di landasan yang betul. Okey, tu yang pertama.
cara untuk kita capai tahap ikhlas adalah dengan istiqomah dalam ibadah. Lawan segala rasa malas, lawan segala rasa lemau. InsyaAllah kalau kita berjaya lawan, kita akan dapat fasa kemanisan istiqomah dalam beribadah tu. Memang take time. Tak semua orang akan menghadapi fasa segera. So kita kena trust the process. Buat slow-slow tapi konsisten. Jangan kita buat sekali banyak tapi kita tak konsisten. Itu bukan Islam ajar. Islam ajar kita buat sedikit demi sedikit namun konsisten setiap hari, tak nak on off. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, cara untuk kita capai tahap ikhlas dalam ibadah kita adalah dengan jangan give up, jangan putus asa. Sesungguhnya Allah sendiri telah ulang di dalam surah Al-Insyirah, setiap kesusahan pasti ada jalan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. So yakinlah kita, Allah berikan kita kesusahan, Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita keperitan, and then Allah janji akan berikan kita hadiah. Allah janji akan berikan kita kenikmatan, kemanisan selepas kesusahan yang kita hadapi. So yakinlah, pelangi yang indah pasti akan muncul selepas hujan di siang hari. So kenapa kita nak give up? Kenapa kita nak putus asa? Teruskan usaha kita, teruskan istiqomah beramal. Kata nak masuk syurga kan? So orang yang nak masuk syurga ni, dia tak akan putus asa. Dia akan sentiasa jelas dengan misi, visi, matlamat akhir dia. Dia nak design rumah akhirat dia dengan selalu berbuat amal kebaikan dan meninggalkan segala perkara yang mungkar. So jangan give up, jangan putus asa, lalui dengan hati yang sadar dan kental, insya-Allah. Jangan kita putus asa. Kalau kita putus asa, macam mana kita nak raih sebuah kejayaan? Man jadda wajada wa man zara'a hasada. Allah sendiri telah berkata, siapa usaha pasti dia dapat. Kalau dia tak usaha, dia tak akan dapat. Itu sahaja sifir rezeki ni. Sifir kemanisan dalam ibadah ni macam ni. Kita buat ibadah, kita dapat pahala. Kita buat seikhlas hati, kita rasa kemanisan beribadah tersebut. Okey, yang ketiga, cara untuk capai tahap ikhlas dalam ibadah, kita kena fikir sentiasa positif. Jangan ada mindset negatif langsung terselit dalam kepala kita. Setiap hari kita bangun tidur, first kali kita ucapkan kesyukuran kepada Allah. Ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Dan kita minta doa dengan Allah. Ya Allahu ya Bari ya Basit. Terima kasih kerana memberikan serta menguruskan kehidupanku sebaik-baik perancang. Ya Allah, terima kasih kerana membantu aku dalam dakwah ini, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana menguruskan aku, membantu aku menguruskan rumah tanggaku. So, setiap hari, setiap pagi, selepas ucapkan kesyukuran kita kepada Allah, tajdid niat kita, minta Allah bantu uruskan segala rezeki kita, segala urusan harian kita, supaya hati kita tak lemau, hati kita tak give up. Kita sentiasa di jalan yang betul, jalan mujahadah. Thank you yang baru masuk. Hai. Siap bagi emoji comel-comel tu. Okey, sharing Solehah hari ni adalah berkaitan dengan tahap ikhlas dalam ibadah. Poin yang keempat tadi adalah poin yang ketiga tadi ialah jangan fikir negatif, tapi fikirlah perkara-perkara yang positif. Sebab apa yang kita fikir, apa yang kita dengar, apa yang kita nampak, apa yang kita rasa dalam hati kita akan menjadi satu doa. Doa yang akan dimakbulkan Allah dalam kita tak sedar. So, fikir yang positif, fikir segala benda yang indah-indah, yang baik-baik tersemat di dalam fikiran kita. Jaga mindset. Waalaikumsalam Kak Ida. Thank you sebab sudi follow Solehah punya live. Okey, Solehah sambung balik. Yang ketiga tadi, kita sentiasa kena
positif. Jangan ada mindset negatif. Kalau kita rasa ada satu perasaan yang tak enak dalam hati kita, segera istighfar dan segera buang jauh-jauh segala pemikiran yang negatif, segala rasa yang tak enak dekat hati kita ni. Kita just beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, macam mana kita nak capai tahap ikhlas dalam ibadah kita? Yang keempat, mestilah kita jaga niat, jaga nawaitu. Macam Solehah bagi tahu tadilah di awal-awal sharing tadi, Solehah bagi tahu kita nak berjaya ni, kita kena jaga niat. Jaga niat, ya Allah, sahaja aku berniaga, bekerja, beribadah, berdakwah kerana Allah Ta'ala. Macam kita suri rumah pun, kalau kita jaga niat kita, segala rutin harian yang kita buat tu kita niatkan sebagai ibadah. Wahai suri rumah bidadari syurga sekalian, tahukah kalian bahawa kalau kita niatkan semuanya sebagai ibadah, maka Allah akan ganjarkan kita pahala ibadah. Kalau kita lalui segala rutin harian kita dengan penuh kepenatan, kelelahan, maka kita hanya akan dapat penat dan lelah, kita tak dapat pahala. Sebab kita tak niatkan sebagai ibadah, kita tak niatkan kerana Allah Ta'ala. Maka rugilah. Seharian kita 24 jam, kerja kita tak habis-habis, penat kita dapat, lelah kita dapat, stres kita dapat, emosi yang negatif kita dapat. So, minta doa dan jaga niat, akan Allah permudahkan urusan rumah tangga kita, urusan seharian kita niatkan sebagai ibadah. Jangan lupa niatkan ia sebagai ibadah. Kalau kita niatkan sebagai ibadah, kan untung Allah berikan kita berlipat kali ganda pahala. Pahala kita basuh pinggan, kita niatkan ibadah. Pahala kita sidai baju, basuh baju, kita dapat pahala ibadah. So, semua ni sangat mudah kalau kita faham konsep mencari rezeki tu. Kalau kita faham konsep kehidupan ni, di mana Allah berikan kita pahala berdasarkan niat dan nawaitu kita. InsyaAllah kalau kita fikir yang baik-baik, kita niatkan yang baik-baik, maka Allah akan berikan yang baik-baik juga kepada kita. Okey. Waalaikumsalam, indah yang sentiasa dirindui. Okey, yang kelima, cara untuk kita capai tahap ikhlas dalam ibadah kita, kita kena fokus akhirat. Kita kena fokus urusan akhirat. Di mana setiap hari kita fikirkan, kita lakukan ibadah kita lakukan segala pekerjaan harian kita. Kita fikir kita nak kejar akhirat. Kita fikir matlamat akhir kita, destinasi akhir kita adalah akhirat. Sebabnya barang siapa yang kejar akhirat, dunia akan datang bergolek-golek kepada dia. Tak payah dia susah payah nak kejar dunia. Siapa yang kejar dunia, dia akan keciciran. Namun Allah telah berjanji, siapa yang kejar akhirat, dia akan dapat kedua-duanya sekali. So, jangan buang masa kita. Jangan kita buang masa nak fokus buat banyak benda, tapi kita keciciran dan kita kebocoran. Tapi fokuslah urusan akhirat. Fokuslah dakwah lillahi ta'ala. Fokuslah mengumpul bekalan saham akhirat kita. Fokuslah nak penuhkan tabung amal jariah kita setiap hari. Zakat kita, sedekah kita, amal kebaikan kita. Segala perkara kebaikan yang kita berbakti kepada orang akan datang balik kepada kita. What you give, you get back. The more you give, the more you get. Sebabnya, barang siapa yang bersyukur, akan Allah tambah rezeki dan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Dalam surah Ibrahim, Allah telah berfirman bahawa manusia yang banyak bersyukur ni, manusia yang sentiasa bersyukur ni, akan sentiasa Allah gandakan rezeki dia. Rezeki dia tak akan pernah habis, rezeki dia tak akan berkurang walau sedikit pun. Malah Allah bagi berganda, melimpah ruah dan berkat. Bila rezeki yang berkat kita nampak sikit pun, tapi sebenarnya cukup. Itulah Allah yang maha mencukupkan. Allah yang maha menjamin rezeki hambanya yang selalu beriman, bertakwa dan beramal soleh. So jaga kalau kita fokus urusan akhirat, tak perlulah kita nak kejar keduniaan. Kalau kita kejar keduniaan, penat kita dapat. Tapi urusan akhirat kita tak settle pun. Malah solat kita tunggang langgang,
kehidupan kita penat, gaji yang kita dapat banyak habis, banyak dapat dan banyak yang keluar. Tak ada simpanan, tak ada tabung sedekah dan zakat yang kita nak berikan kepada orang. So alangkah ruginya. Sebab tu kita kena duduk dalam kalangan orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu ni dia akan sentiasa berkongsi segala info. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu bahawa hukum zakat ni apa, hukum sedekah ni apa, kelebihan zakat dan sedekah ni apa. Tapi bila kita belajar, bila kita keep process learning proses ni yang kita hadapi setiap hari, kita duduk di majlis-majlis ilmu, kita selalu top up ilmu, pergi seminar online, pergi seminar offline, insya-Allah inilah rezeki yang akan kita dapat, di mana rezeki yang berkat ni akan hadir dalam kehidupan kita kalau kita menghargai semua orang yang menyampaikan ilmu. Segala ilmu yang orang sampaikan ni, separuh daripada keberkatan tu akan kita dapat jika kita mendengar, dan separuh lagi kita akan dapat jika kita mengamalkan. So, sebaik-baik ilmu pengetahuan, sebaik-baik amalan adalah hendak kita amalkan dan kita praktis apply dalam kehidupan kita. Jangan kita tahu segala ilmu tapi kita just buat perkasam, tak nak praktis, tak nak buatkan. Kita dah dengar dah. Dah dengar dah leader sharing, dah dengar dah cikgu sharing ilmu setiap hari, tapi kita just masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita tak apply pun. Macam cikgu ajar suruh bayar zakat, setiap sales yang masuk, kita infakkan harta ke jalan Allah dengan jalan zakat. InsyaAllah itulah rezeki kita semakin berganda, rezeki kita semakin berkat. Inilah formula kekayaan hati, kekayaan jiwa dan kekayaan harta. Semakin kita memberi, semakin banyak yang kita akan dapat. Dan Allah sendiri telah berkata, dalam rezeki kita terselit sama rezeki orang lain. Bukan rezeki kita ni rezeki kita sorang-sorang. Kadang-kadang kita, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakatkan, kita bantu orang yang memerlukan, inilah pahala daripada pemberian kita, seikhlas hati kita akan berbalik kepada kita, di mana pahala itulah adalah hak milik kekal kita yang mana kita akan bawa ke hari akhirat nanti sebagai penyelamat diri kita serta tiket kita nak masuk ke syurga. Cuba bayangkan kalau kita tak beramal ibadah, kalau kita tak banyak buat kebaikan, macam mana tabung sedekah jariah kita, macam mana tabung amal kebajikan kita nak penuh. Dekat hari akhirat nanti bekalan apa yang kita nak bawa? Macam mana kita nak masuk syurga kalau kita tak ada pahala dan amal kebaikan? So, mulai hari ni sama-sama kita muhasabah diri, sama-sama kita improve diri kita. Ya Allah, hari ni aku nak memberi lebih banyak. Ya Allah, hari ni aku nak membantu ramai orang dekat luar sana. Walaupun hanya sepotong ayat yang aku kongsikan, pasti akan memberi manfaat kepada mereka. Sebab tu, sampaikanlah kamu, walau hanya sepotong ayat, akan memberi kesan kepada sekeping hati. Itu adalah lebih baik daripada kita tak beri apa-apa. So, banyakkan memberi. Tangan yang memberi ni lebih baik daripada tangan yang menerima. The more you give, the more you get. Okay? Jelas? Ini adalah 5 perkongsian cara kita nak capai tahap ikhlas dalam ibadah kita. So, nak refresh dan summarizekan balik. Yang pertama, cara kita nak capai tahap ikhlas dalam ibadah. Yang pertama, cuba konsisten dan istiqamah. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, selalu berfikiran positif. Yang keempat, selalu jaga niat. Dan yang kelima, fokus urusan akhirat. Kalau kita jaga 5 perkara ni, insya-Allah kita akan memperoleh kekayaan hati, kekayaan jiwa, bahagia dunia akhirat. Dan inilah akan hadir satu rasa ikhlas. Yes, memang ikhlas ni tak akan dinampak daripada pandangan mata manusia. Sebabnya hanya Allah sahaja yang berhak menilai keikhlasan tahap ikhlas manusia. Tapi kita sebagai manusia boleh improve dan boleh belajar macam mana kita nak capai tahap ikhlas tersebut dengan berbuat banyak amal kebaikan dan buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dengan ilmu akan membawa manusia kepada cahaya yang terang. Dengan ilmu akan membawa manusia ke arah kejayaan.
So, Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, sentiasa diredai Allah, sentiasa dipermudahkan jalan dakwah kita ni. Kalau rasa stuck, rasa stres, rasa down, cepat-cepat solat dan sabar. InsyaAllah kalau kita solat dan sabar, kita akan memperoleh ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, insyaAllah. Okey, Solehah sudahi live sharing ilmu Solehah hari ini. Semoga bermanfaat. Solehah doakan agar anda semua memperoleh rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, air zam-zam yang berkat, insyaAllah. Okey, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa kepada semua, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.